wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul 'ilma darajat. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sadaqallahu wa rasuluh. Qala al-musannif, berkata pengarang kitab Munyatul Musalli, iaitu Syekh Daud bin Abdullah Al-Qatani rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah ta'ala. Wa nafa'na bi'ulumihi fid daraini amin. Dan mudah-mudahan kita mengambil manfaat dengan ilmunya di dunia dan juga di akhirat. Kelebihan sembahyang. Muhammad bin Ali Tirmizi radhiyallahu anhu menyebut bahawa sembahyang itu tiang agama. Ia merupakan kefarduan yang pertama ke atas sekalian umat Islam supaya bersembahyang. Baik, pada minggu lepas kita telah melihat beberapa perkara yang boleh terhasil, yang sepatutnya terhasil di dalam sembahyang. Ini yang dikatakan sebagai munyah. Maknanya cita-cita ataupun impian kita. Apa yang kita nak, apa yang kita nak capai apabila kita sembahyang. Kerana sembahyang ni adalah silah, adalah hubungan kita dengan Allah. Tidak ada makna seorang hamba itu kalaulah dia tidak ada hubungan dengan Allah, Tuhan yang mencipta dia. Bahkan sehina-hina hamba, apabila dia tidak ada hubungan dengan Allah Ta'ala. Oleh kerana itu dalam kitab ni, pada minggu lepas kita dah bahas di antara yang terhasil, yang sewajarnya, yang sepatutnya terhasil dalam solat kita, iaitu yang pertamanya ialah khalwah. Al-khalwatu ma'ah. Iaitu kita bersunyi-sunyian dengan Allah. Maknanya bila kita solat ni sebenarnya kita bersunyi-sunyian dengan Allah untuk kita nak mengadu hal kita, untuk kita menyatakan rasa cinta kita, menyatakan perasaan kita, menyatakan kesusahan kita, untuk kita merenung hubungan kita dengan Allah. Sejauh mana hubungan kita ni baik dengan Allah, itu khalwah. Maknanya sibuk mana, macam mana pun kita dalam kehidupan kita ni, sembahyanglah kesempatan untuk kita bersunyi-sunyian dengan Allah. Kita berhenti daripada segala kesibukan dunia. Kita berhenti daripada hubungan dengan manusia, dengan harta, dengan nafsu dan sebagainya. Dan kita mengambil peluang dalam sembahyang untuk berkhalwat besertanya, yakni beserta Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ini suatu yang kita kena rasakan, bahkan kena usahakan dalam hati kita ketika sembahyang.
Yang kedua ialah al-infiradu bih, mengasingkan diri. Mengasingkan diri, menunggalkan diri. Semata-mata kita merasakan kita dengan Allah saja. Itu yang dikatakan infiradu bih. Maknanya memperkuatkan pengertian bersunyi-sunyian tadi. Kita rasa adanya dialog antara kita dengan Allah. Sebagaimana dalam hadis Qudsi menyebut tentang dalam surah Fatihah itu, setiap ayat yang kita baca itu bagaikan dialog kita dengan Allah. Bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah menjawab, hamba aku sedang memuji-muji aku. Bila kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah Ta'ala menjawab, hamba aku sedang memuliakan aku. Dan begitulah sehinggalah ayat yang ke-7. Ini berarti inilah kesempatan kita untuk merasa maknanya terasing daripada manusia, terasing daripada yang lain, melainkan hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya ialah al-mujalasatu lahu, maknanya kita merasakan bahawa kita berada satu majlis dengan Allah. Macam kita sekarang ni kan, dalam usrah ni, dalam kuliah ni, maknanya kita satu majlis. Walaupun Abang Mohsin di KMM, walaupun Abang Aizat di Putrajaya, Abang Poji di Kuala Lumpur, Batu Kit, contohlah. Tapi sebenarnya bila kita berada dalam sebagai partisipan di dalam Zoom ni, kita rasa kita bersama dalam satu majlis. Begitulah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiganya ialah al-inqita'u ilaih. Dalam sembahyang kita kena rasa kita ni memutuskan semua hubungan dengan isteri, dengan anak, dengan kawan, dengan jiran, dengan tetangga, dengan schoolmate, dengan office mate, dengan segala-gala lah hubungan dengan manusia, hubungan dengan nafsu, nak makan, nak minum, nak apa. Segala-gala dengan kerja kita putuskan, dengan dunia kita putuskan. Sebab yang kita nak hanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 4 perkara ataupun 4 elemen yang sangat penting yang mestilah kita usahakan dalam sembahyang kita. Barulah kita akan dapat merasai sembahyang ni satu sil lah, yakni hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ini berarti sembahyang ni satu yang sangat istimewa, sehingga disebut oleh Muhammad bin Ali Tirmizi radhiyallahu anhu bahawa sembahyang itu tiang agama. Muhammad bin Ali Tirmizi ini bukan Imam Tirmizi yang kita tahu dalam dia imam hadis, itu Imam Tirmizi. Tapi yang dipanggil Muhammad bin Ali Tirmizi ini dia seorang ulama sufi, seorang tokoh tariqat yang menyimpulkan bahawa sembahyang itu tiang agama. Kita pun biasa dengar penceramah-penceramah sebut as-salatu imaduddin. Sembahyang itu tiang agama. Sebenarnya itu bukan hadis, itu lebih kepada mafhum, kefahaman yang dapat disimpulkan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ada dalam hadis Nabi disebut sebagai amududdin, bukan imaduddin tapi amududdin. Tapi maknanya samalah. Baik. Oleh kerana itulah bila kita sembahyang, ini peluang, ini ruang, ini kesempatan, ini merupakan satu amalan, satu effort yang datang daripada kita sebagai hamba Allah untuk menegakkan agama dalam diri kita sebenarnya. Tanpa sembahyang tak ada makna agama dalam diri kita. Orang tu banyak sedekah ke, banyak berjuang ke. Tapi kalau sembahyang dia celam-celum, kalau sembahyang dia huru-hara, maka tak ada makna agama dalam diri dia. Ini banyak berlaku. Orang yang hebat di pandangan mata manusia kerana kepimpinan dia, kerana kehebatan dia,
berpidato kerana jasa-jasa dia, bersedekah, berderma, menyumbang dan seumpamanya. Tapi bila dilihat agama dalam dirinya, iaitu tiang agama dalam sebagai sembahyang, sebagai tiang agama dalam dirinya, perkara itu tidak ada. Contohnya dia sembahyang, tapi sembahyangnya bagaikan apa? Orang mati kan. Jasad okey tapi tak ada roh, contoh. Ini kita dah bincang panjang sebelum ini. Jadi maknanya yang dimaksudkan dengan sembahyang tiang agama ni adalah sembahyang 5 waktu lah. Dan sembahyang 5 waktu ni diperteguhkan dengan sembahyang-sembahyang an-nawafil. Sembahyang sunat. Sebab itulah untuk kita yang dah lama ikut usrah, dah lama ikut kuliah, dah lama kita ni committed dengan Islam, maka sewajarnya kita memastikan bukan sekadar sembahyang fardu yang kita kerjakan. Kena ada sembahyang nawafil. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang menyebut tentang orang yang mengerjakan solat sunat 12 rakaat sehari semalam, maka dijanjikan oleh Allah Ta'ala untuk dibina satu rumah di syurga nanti. Kalaulah berdasarkan hadis itu, maka sewajarnya kita ahli-ahli Mi'raj ni mendidik, mengatur diri kita dengan 12 rakaat solat sunat sehari semalam. Itu target kita lah, solat sunat. Boleh kita amalkan 2 rakaat. Contohnya lah kalau kita nak susun, paling tidaknya 2 rakaat solat sebelum subuh, 2 rakaat solat sunat sebelum fardu zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isyak. Cukuplah 12. 12 ni. Tambah lagi 2 rakaat solat duha contohnya, ataupun 2 rakaat solat tahajud contohnya. Maknanya ini mesti dijadikan sebagai wirid kita. Sebagai wirid kita untuk kita cover, untuk kita istilahnya menampung mungkin kekurangan-kekurangan yang ada dalam solat fardu kita. Contohnya ialah solat fardu kita mungkin rukun semua okey, tapi kita banyak tinggalkan yang sunat-sunat contohnya. Ataupun kita dalam solat fardu kita ni kita tak khusyuk contohnya. Maka ianya boleh ditampung dengan amalan solat sunat nawafil. Itu dia. Dan sewajarnya lah untuk kita ni berkekalan lah, istiqamah lah dengan solat fardu berjamaah. Itu yang terbaik. Solat fardu berjamaah. Kerana bila kita solat fardu berjamaah, terutamanya di awal waktu, maknanya kita ni menunjukkan kita ni mengutamakan waktu solat tu. Mengutamakan waktu solat. Jadi inilah peluang kita untuk kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada hubungan yang lebih besar, tak ada hubungan yang lebih baik, tak ada hubungan yang lebih maknanya bermanfaat dunia dan akhirat melainkan hubungan dengan Allah. Hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Baik, yakni solat merupakan kefarduan yang pertama ke atas sekalian umat Islam supaya bersembahyang. Walaupun dalam rukun Islam, sembahyang ni rukun yang kedua. Rukun pertama syahadah. Syahadah ni bersifat ucapan. Bukan amalan. Tapi solat dia ada ucapan, ada amalan perbuatan dan juga ada amalan hati itu sendiri. Itu kelebihan solat ataupun sembahyang. Mana datang perkataan sembahyang ni? Sembahyang ni mana asal perkataan? Sembahyang ni sebenarnya asal perkataannya bahasa Sanskrit, bahasa lama lah. Sembah hyang.
Hyang, sembahyang. Hyang tu maknanya Tuhan lah dalam bahasa Sanskrit. Jadi digunakan dalam Melayu lama dan masih digunakan hingga hari ini. Tok-tok guru, kitab-kitab tua biasanya menggunakan perkataan sembahyang. Baik, sesungguhnya sembahyang itu adalah Allah Ta'ala menghadap sekalian hamba-Nya supaya sekalian hamba itu menghadap kepadanya dalam rupa kehambaan. Jadi ini sebenarnya suasana yang sedang berlaku dalam sembahyang. Saling hadap-menghadap antara hamba dengan Tuhan. Bukan maknanya berhadap secara zat. Jangan kita bila sembahyang tu kita rasa Allah Ta'ala ni zat Allah depan mata kita. Itu salah lah. Itu tashbih namanya. Tashbih ni maknanya wasak akidah. Maknanya kita menyerupakan Tuhan dengan sesuatu yang difikirkan oleh akal kita yang lemah. Sedangkan Allah Ta'ala zatnya tak terjangkau oleh akal kita manusia. Laisa kamithlihi syai'. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini pegangan kita. Namun yang pentingnya ialah yang dimaksudkan saling menghadap ni hati kita. Hati kita merasai keberadaan Allah. Hati yang merasakan keberadaan Allah, merasa wujud Allah. Macam mana kita sekarang ni lah dalam Zoom ni kan. Walaupun Nabi nampak muka Adri kan, nampak muka orang tak nampak lah. Tadi muka Mohsen, tadi nampak muka apa nama ni, Aizat. Walaupun Aizat Abi tak nampak muka dia kan. Tapi bila kita attend dalam Zoom ni, dalam pertemuan Zoom ni, kita rasa orang yang kita ni, orang yang ada dalam Zoom ni seolah kat depan kita. Padahal yang depan kita ni bukan orangnya, kan? Abi tengah tengok sekarang ni, contohnya Abi tengok tengok muka Adli lah, Abang Adli gitu kan. Tengok muka Abang Poji ke, tengok muka Mohsen kan. Bukannya Abi menghadap dia pun. Yang Abi hadap sekarang ni ialah handset Abi lah. Abi tengok handset Abi, tapi hati kita hati tu rasa syuhud. Dalam bahasa tasawuf dikatakan sebagai syuhud, merasai keberadaan. Contoh Abang Mohsen kita dekat depan Nabi. Padahal dia bukan depan Nabi. Dia dekat KMM sana, jauh sana kan. Kalau nak senang faham lah. Tapi kita dengan Allah taklah begitu. Bukanlah maknanya Allah Ta'ala ni ada zat yang boleh dilihat dengan gambar, dirupakan dengan sesuatu dan sebagainya. Tapi keyakinan hati kita bahawa Allah Ta'ala itu wujud, itu yang kita nak, yang dikatakan saling hadap-menghadap tadi. Sebab bila kita merasai perkara ini, maka ianya akan membawa hati kita khusyuk, fokus, konsentrate tentang wujud Allah Ta'ala ni. Bila kita sembahyang ni, kita merasai keberadaan Allah. Sehingga hati kita tak nak menghadap yang lain dah, melainkan nak menghadap Allah Ta'ala saja. Barulah boleh dapat khusyuk. Barulah kita dapat khusyuk. Kalau dalam sembahyang, kita tak ada rasa ni, merasai, menyaksikan keberadaan Allah Ta'ala ni, maka benda lain yang akan masuk. Benda lain yang akan masuk. Yang akan masuk ialah kita nampak padang bola dekat depan mata kita. Kita nampak pejabat kita depan mata kita. Kita nampak makanan depan mata kita. Kita nampak macam-macam. Sehingga itulah yang kita tumpu, yang kita hadap ketika sembahyang. Maka tak dapat dah khusyuk dalam sembahyang. Ini yang kita kena faham sungguhlah. Baik. Jadi maknanya supaya sekalian hamba tu menghadap kepadanya ya Tuhan, ya Allah dalam rupa kehambaan. Menghadapnya kita kepada Allah ni dengan rupa kita sebagai seorang hamba.
Bukan sebagai tuan, bukan sebagai apa nama ni bos, tapi kita sebagai hamba. Dengan keadaan apa rupa hamba itu merendah diri, yakni tazallulan. Ini elemen trust seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kena rasa kita ni hina. Kataan tazallulan ni antara makna asalnya ialah hina, merasa hina diri kita ni sehingga menyebabkan kita rendah diri pada Allah. Ada kerendahan hati kepada Allah. Maknanya kalau ada rasa ni, maka tak ada tempat dalam hati kita ni nak merasa sombong kepada Allah. Kesombongan inilah yang merupakan penyakit besar dalam diri manusia yang melahirkan macam-macam lagi penyakit-penyakit yang lain. Sifat takabur tu. Jadi, nak ajar diri kita ni, nak ajar hati kita supaya hilangkan sifat sombong ni, kena rasakan aku ni hamba. Aku ni hina di hadapan Allah. Juga rupa keadaan menyerah diri, yakni tasliman kepada Tuhannya, menyerah diri pada Allah. Contoh macam kita angkat takbir kan. Lidah kita ucap takbir. Tangan kita angkat takbir. Setelah dada kita menghadap kiblat. Setelah kita berdiri tegak, tak bergerak, mata kita dah pandang ke tempat sujud, maka kita nyatakan penyerahan diri kita dengan takbiratul ihram. Membesarkan Allah dalam masa sama merasa kerdil terhadap diri kita. Ini yang dikatakan tasliman. Kerana tasliman, penyerahan diri pada Allah inilah yang akan menjadikan kita taat pada seluruh perintah Allah. Mereka yang sombong pada Allah, mereka yang melakukan kefasikan, melakukan maksiat, melakukan pengingkaran pada Allah berpunca daripada hati mereka yang tak ada penyerahan pada Allah Ta'ala. Juga rupa keadaan seorang hamba itu menghina diri, tabazzulan. Yakni merasai betapa fakirnya. Fakir ni maknanya betapa kurangnya kita ni, betapa lemahnya kita ni. Hatta kita nak kontrol diri kita pun tak mampu. Kita tak ada daya, tak ada kuasa sebenarnya. Melainkan apa yang Allah Ta'ala tentukan, apa yang Allah Ta'ala tolong kita. Kita tak mampu nak sembahyang, kita tak mampu menolak maksiat, melainkan dengan pertolongan Allah. Ini yang dikatakan la haula wa la quwwata illa billah. Tak ada daya, tak ada kekuatan kita, melainkan dengan pertolongan Allah. Maka rasa hina diri ini akan menjadikan kita ni hamba yang benar-benar fakir kepada Allah. Apa makna fakir? Maknanya berhajat kepada Allah. Segala hajat kita, segala keperluan kita dunia dan juga keperluan kita akhirat ni hanya kita panjatkan, hanya kita gantungkan pada Allah. Yang lain tak ada sekutu Allah yang boleh buat benda ni. Kita minta, contoh kita minta keperluan dunia kita. Yang boleh menunaikan permintaan kita hanya Allah. Tak ada siapa yang lain boleh menunaikan keperluan manusia. Hajat keperluan kita di akhirat nanti. Supaya kita diampunkan Allah, supaya Allah terima amalan kita, supaya Allah beri pahala, supaya Allah selamatkan kita daripada titian sirat, supaya kita dapat masuk syurga. Semua dengan Allah. Tak ada lain, tak ada siapa pun yang boleh masukkan kita dalam syurga. Tak ada siapa. Hatta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tak ada kuasa. Dia tidak ada kuasa untuk menentukan siapa ahli syurga, siapa ahli neraka. Nabi hanya ada syafaat saja. Syafaat ni pun Allah Ta'ala yang beri, yang izinkan. Ini kita kena faham. Nabi tak ada kuasa mutlak.
Dia tak ada kuasa mutlak dalam memberi syafaat. Syafaat Nabi ni hanya kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lagi rupa kehambaan dengan khusyuk, yakni takhasyu'an, khusyuk. Macam Nabi sebut tadi lah, khusyuk ni maknanya hati tu mestilah pertama ada rasa takut kepada Allah. Hati yang ada rasa takut pada Allah lah yang akan khusyuk. Sebab hati yang takut pada Allah lah yang akan memelihara diri daripada kemurkaan Allah. Bila memelihara diri daripada kemurkaan Allah, maka terjagalah diri kita. Mesti bermula daripada takut. Sebab itulah maknanya, kita ni buat apa saja pun, dia mesti bermula daripada takutkan Allah Ta'ala. Bukan makna takut macam kita takut hantu, lari pada Allah dah. Takut pada Allah berarti kita kena pelihara diri kita daripada kemurkaan dia. Dan kita kena berusaha untuk mendekatkan diri kepada dia dengan amalan kita, dengan ibadah kita, dengan kebaikan kita. Itu cara kita tunjukkan takut kita pada Allah. Itu yang dikatakan takut. Kita kena pelihara diri daripada kemurkaan Allah. Itu khusyuk. Barulah timbul khusyuk, barulah hati kita akan bersungguh-sungguh menghadap pada Allah. Sebab kita takut Allah Ta'ala murka pada kita. Kemudian dengan rupa keadaan khuduk, yakni takhaddu'an. Khuduk ni maknanya ketundukan hati. Ketundukan hati kepada Allah. Dalam arti kata, ianya membawa kepada ketundukan seluruh jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni kepatuhan, ketaatan yang mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni hamba. Kita bukan bos, kita ni hamba. Bos besar kita Allah Ta'ala. Bukan dia beri gaji pada kita, dia tak beri gaji. Tapi dia beri pahala kalau kita buat baik, dan dia beri dosa kalau kita ni engkar, buat jahat dan seumpama. Ini takhaddu'an. Dan seterusnya ialah gemar suka, iaitu taraghuban. Taraghuban ni maknanya, asal maknanya dia mengharap, mengharapkan kecintaan Allah, mengharapkan pandangan Allah, mengharapkan rahmat Allah. Sehingga dia taraghuban ni maknanya harapan yang tinggi, kecenderungan harapan yang tinggi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita semayang, kita mengharapkan Allah Ta'ala terima semayang kita. Bila kita berdoa, kita harap Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Bila kita beramal, beribadat, baca Quran, berjihad fi sabilillah, dan seumpamanya, kita mengharapkan bantuan Allah, mengharapkan pertolongan Allah, mengharapkan pimpinan, taufik Allah, dan mengharapkan penerimaan oleh Allah terhadap amalan kita, dapat pahala, dapat syurga. Itu yang dikatakan taraghuban. Poin pentingnya ialah kepada Allah. Bukan pada makhluk. Bukan pada makhluk. Hatta kalaulah kita beribadat semata-mata kerana nak syurga, kena ingat syurga itu pun makhluk. Kalaulah kita sembahyang semata-mata kerana nak pahala, kena ingat pahala itu pun makhluk. Allah Ta'ala yang jadikan. Jadi macam mana? Kena niat dalam hati kita, bersihkan dalam hati kita, aku ibadat, aku beramal ni sebagai aku ni hamba kepada Allah. Itu yang dikatakan menunaikan hak ubudiyah kepada Allah, kehambaan pada Allah. Allah Ta'ala dia janji, dia akan beri pahala. Allah Ta'ala akan janji, dia akan beri rahmat. Allah Ta'ala akan janji, masukkan syurga mereka yang Allah Ta'ala kehendaki.
Maknanya kita serah pada Allah lah. Pahala ke, syurga ke, apa dan sebagainya, serah pada Allah. Jangan itu yang jadi yang kita nak kejar ni. Sebab ramai orang yang beribadat sekarang ni, beramal sekarang ni, kalau wirid pun nak ratus-ratus ribu. Sebab apa? Nakkan sesuatu. Dapat selawat 100 ribu, dapat tengok hati orang, tuan-tuan. Dapat tengok kasyaf. Dapat lihat jin, boleh dapat merawat orang, boleh nampak langit terbelah, boleh macam-macam. Semua makhluk tu. Keringat tu, itu semua makhluk. Tarawuban menjadikan hati kita mengatasi seluruh makhluk. Sebab makhluk ni Allah cipta. Jadi hati kita nak kepada Khaliq, yakni yang mencipta. Yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akhirnya ialah rindu dendam, iaitu tamalluqan. Tamalluqan ni dia maknanya sebenarnya asal maknanya dia, kalau kita lihat contohnya kalau kita lihat contohlah, katakanlah anak bongsu kita kan, siapa yang ada anak lah. Biasa anak bongsu ni manja kan. Bongsu ni manja. Jadi kalau minta tu dia minta sesuatu dengan dia punya merengek dia dengan pujuk rayu tu, memang kalah lah. Bapak sadu macam mana pun kalah dengan anak begitu kan. Itu ibaratnya tamalluqan, seorang hamba yang dalam keadaan rindu dendam hati dia kepada Allah Ta'ala, memuji, merayu Allah dengan cara yang berlebih-lebihan. Tak apa. Dalam bahasa kita ni makna kita bermulut manis lah. Manis di mulut, orang kata. Untuk nak memuji, merayu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tamalluqan. Baik. Wukuf yakni berdiri itu, bila kita menghadap kiblat, berhenti daripada kita dah stop, dah berdiri, dada menghadap kiblat, mata dah pandang tempat sujud, keadaan berdiri itu. Itu ibaratnya kita berdiri kat padang mahsyar besok menunggu-nunggu giliran untuk kita dihitung amalan kita, diberikan catatan amalan nak masuk ke dalam mahkamah Allah Ta'ala. Maka kata musannif, berdiri itu rupa bagi merendah diri. Maknanya merendah diri tadi apa? Tazallulan. Merendah diri kerana apa? Kerana menghina diri. Takbir itu rupa bagi menyerah diri. Kita angkat tangan, maknanya kita surrender to Allah. Menyerah diri. Pujian dan bacaan itu rupa bagi menghina diri. Takbir Allahu Akbar, membesarkan Allah, dan masa sama merendahkan diri, menghina diri kita. Doa iftitah Allahu Akbaru kabira. Allah Ta'ala ni dialah yang maha besar, sebesar-besarnya. Maknanya bila Allah sebesar-besarnya, aku hamba yang sehina-hinanya. Itu kita rendahkan diri. Walhamdulillahi katsira, segala pujian bagi Allah sebanyak-banyaknya. Maknanya aku tak layak terima pujian, Allah saja yang layak terima pujian. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah pagi dan petang. Maha suci Allah daripada segala kekurangan, segala sifat yang tak layak pada dia. Dalam setiap masa hanya pada Allah. Maknanya kita nak kata kita yang banyak nuksan, kita yang banyak kekurangan, kita yang banyak kelemahan. Jadi ini contoh bacaan-bacaan dalam doa iftitah yang menampakkan kehinaan diri kita pada Allah. Tambahlah bila kita baca Fatihah, tambahlah kita baca surah, tambahlah kita rokok, bacaan dan rokok, bacaan dan sujud, doa antara dua sujud. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah dosa aku. Warhamni, kasihilah aku. Wajburni, perelokkanlah, baikilah perangai aku.
hati aku, ibadat aku ni, baikilah ya Allah. Warfa'ni, naikkanlah, angkatkanlah di kedudukan aku. Apa lagi? Warfa'ni warzuqni, rezekikanlah segala yang baik-baik untuk aku. Wahdini, berilah kami petunjuk. Wa'fu anni, dan minta maaf ya Allah. Maafkanlah segala dosa-dosa aku. Delete semualah dosa-dosa aku. Ini semua menggambarkan kehinaan diri kita sebagai hamba kepada Allah. Dan rukuk itu rupa bagi khudu'. Khudu' apa tadi? Ketundukan. Itu rukuk. Dalam dunia sekarang pun, dalam hidup kita sekarang ni pun tak ada yang kita boleh rokok. Manusia ke apa tak boleh rokok. Bahkan rokok ni bagi manusia tak ada nilai apa-apa. Tapi rokok kita dalam semayang itulah nilai ketundukan kita pada Allah. Sujud itu rupa bagi khusyuk. Maknanya kita tumpukan dahi kita kat tempat sujud, dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan gaya kita sujud, itu menggambarkan khusyuk, ketakutan hati kita, betapa kita nak memelihara diri kita daripada kemurkaan Allah Ta'ala. Ini gambaran seorang hamba. Maka sekalian hamba berhadap kepada Allah supaya Allah berhadap kepada mereka dengan kasihan belas dan lemah lembutnya, dan dihampiri mereka. Maknanya Allah Ta'ala ni, dia ni maha membalas. Membalas. Maknanya dia responsif. Allah Ta'ala ni sangat responsif. Bila hamba ingat dia, dia akan ingat hamba. Bila hamba tu menghadap pada dia, maka dia akan menghadap pada hamba. Tapi kalau hamba tu dia bersombong, tak nak menghadap Allah, dia tak akan menghadap. Dia takkan pandang hamba. Ini ruang dan peluang yang Allah Ta'ala beri dalam semayang. Semayang ialah ruang terbaik, peluang terbaik untuk kita menghadap hati kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Bila Allah menghadap kita, berarti Allah Ta'ala mengasihi kita, memberi rahmat kepada kita. Allah Ta'ala ni beri rahmat. Rahmat ni bukan sekadar rahmat kat dunia. Rahmat kat dunia ni, kalau semata-mata rahmat yang umum tu, semua orang dapat. Dengan Allah Ta'ala beri rezeki tu, orang kafir pun dapat. Orang kafir mendapat rezeki daripada Allah. Sebab tak ada Tuhan lain, melainkan Allah. Maknanya, seorang manusia itu tak payah nak beriman pun, Allah Ta'ala beri dia makan minum dia. Maka yang kita nak, rahmat yang paling istimewa, yang paling sempurna ialah kita dapat rezeki-rezeki tadi sebagai kita ni makhluk Allah, tapi dalam masa yang sama kita dapat rahmat yang paling khusus kat dunia ni, iaitu rahmat iman dan juga rahmat Islam itu semua. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku menyempurnakan agama aku dan aku menyempurnakan nikmat aku kepada manusia ni, dan aku reda hanya Islam sebagai agama. Itu berarti Islam ni lah, Islam dan iman itulah yang menjadi kesempurnaan nikmat kepada manusia. Tambahlah di akhirat, Allah Ta'ala maha luas rahmat Allah Ta'ala di akhirat. Dia sediakan daripada 100 bahagian rahmat, 1 bahagian di dunia dan 99 bahagian di akhirat. Yang inilah yang diminta, yang diminta oleh Ashabul Kahfi. Kalau kita lihat dalam kisah Ashabul Kahfi kan, Ashabul Kahfi ni sebenarnya budak-budak muda yang baru balik kerja. Yang baru mukallaf, baru balik. Anak-anak pembesar Rom zaman tu. Oleh kerana mak ayah dia sembah berhala, buat benda mungkar secara terbuka dan sebagainya, mereka keluar daripada majlis tu, duduk-duduk bawah pokok, tiba-tiba berkumpul seorang demi seorang, cerita benda sama, rupanya semua dah beriman, kemudian bercadang, kita carilah tempat berlindung. Itu yang dalam Quran dah sebut, is awal fityatu ilal kahfi. Bila mana pemuda-pemuda ni mencari perlindungan.
yakni mencari Al-Kahfi. Kahfi ini ialah gua yang luas. Gua yang luas. Sehingga Allah Ta'ala tidurkan mereka. Apa doa mereka dalam suratul Kahfi? Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berilah pada kami min ladunka, daripada sisimu. Perkataan ladunka itu menunjukkan yang mereka minta ni ialah rahmat yang khusus daripada Allah. Tambah lagi doa seterusnya, wahai lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah pada kami supaya seluruh urusan kami ini ada rasyada. Apa makna rasyada? Rasyada ni petunjuk yang berupa petunjuk untuk akhirat. Hebatnya Ashabul Kahfi. Itu dia. Yang ini yang kita nak je. Sebab hati orang beriman, dia akan melihat akhirat. Dunia macam mana? Dunia ni dia guna dengan tangan dia, dengan kaki dia, dengan anggota dia aja gunakan dunia. Tapi hati dia ke akhirat. Hati dia tak boleh dimasuki dunia. Baik. Sesungguhnya tiada suatu pekerjaan agama yang terlebih besar daripada ini, yakni daripada solat. Wallahu a'lam bissawab. Kalau musannif rahimahullahu ta'ala berkata, pengarang kitab Penawar bagi hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmatinya oleh Allah Ta'ala. Dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau dengan apa pekerjaan yang patut ia dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Lepas itu Adli. Lepas itu Saya tak ada minggu depan, Ustaz. Siapa ada minggu depan? Biasanya sampai situ. Poji. Sampai situ, Wi. Betul. Okey. Minggu lepas pun tak ada, Ustaz. Ya ke? Tengok rakaman je. Baik. Dan hendaklah, hai talib, hai penuntut-penuntut ilmu, menilik engkau. Apa makna menilik engkau ni? Maknanya pandang dan fikir. Ini yang dinamakan nazar. Nazar, pandang dan fikir. Pandang dengan mata, fikir dengan kepala, fikir dengan akal kita. Sampai dinilai, ditelik juga dengan hati kita. Ini namanya pandang dan telik. Yakni kepada segala anggota engkau, kan? Maknanya kena telitilah. Kena kita meneliti terhadap anggota-anggota kita yang 7 ni, kan. Dengan apa pekerjaan yang patut ia dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Sebenarnya anggota kita ni, apa yang sepatutnya dia buat dan apa yang dinanti-nantikan. Adakah semata-mata di dunia? Dunia ni sekejap je. Habis dah sebut sebelum ni, kan. Dulu kita di alam arwah, kita ada roh saja. Tak ada jasad. Bila masuk alam dunia, itulah bermulanya kita ada jasad. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada mulut, ada semuanya. Nanti bila kita mati, tinggal roh.
Jasad hancur dalam kubur. Roh di alam barzakh. Maknanya sekali lagi jasad dah tak ada. Dan kemudian bila dibangkitkan di akhirat, ketika itulah jasad itu akan dimasuki balik oleh roh kita. Dan ketika itulah yang kita kena tanya apa yang sepatutnya anggota kita, jasad kita buat dan apa yang sepatutnya yang dinanti-nantikan oleh jasad kita ni di akhirat nanti. Kat dunia ni kita dah lalu dah berlalu dah daripada kecil dulu. Kita guna tangan, guna kaki, guna perut, guna mulut, guna macam-macam. Kita dah rasa dah. Tapi ke akhirat nanti, apa yang kita tunggu-tunggu? Maka memelihara oleh engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya. Maknanya kalau kita tahulah apa yang kita sedang menanti di akhirat, maka kita di dunia akan menjaga, menggunakan anggota-anggota kita ni dengan cara yang sepatutnya, yang sewajarnya. Sebab ada kerja besar yang kita nak buat ke akhirat nanti. Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nescaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Sungguh-sungguhlah kat dunia ni kita jaga. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya, yakni di akhirat nanti. Itulah yang nanti yang kaki sedang menunggu-nunggu ni. Apa yang ditunggu? Akan berjalan di dalam kebun syurga dan mahligainya. Itu rupa-rupanya yang kaki-kaki kita ni, kaki-kaki manusia ni menunggu-nunggu. Sebab kaki kita ni pun kat dunia lah dia buat macam-macam untuk kita. Kat akhirat nanti dia akan jadi saksi kepada kita tentang apa yang dia buat, ke mana dia bawa kita. Dan kemuncak daripada itu yang dia nak ialah dia nak rasa kaki ni pun makhluk Allah Ta'ala juga. Dia nak rasa berjalan dalam syurga itu sendiri. Jadi maknanya kalaulah itulah kerja yang paling besar yang kaki ni nak lakukan, maka kat dunia lagi kita kena jaga kaki ni. Kalau tidak, kita akan terhalang daripada dapat rasa kaki kita ni dapat rasa lantai syurga nanti. Itu maksudnya. Dan adapun tangan itu maka dinanti-nanti baginya mencapai buah-buahan syurga dan minumannya. Itu tangan. Sebab buah-buahan syurga ni kan dia disebut dalam surah apa? Surah Al-Insan. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat qutufuha tazlila. Pokok-pokok syurga ni kan dia rendang-rendang. Lepas tu dekat-dekat je dengan kita. Kemudian dimudahkan untuk kita capai, untuk kita petik. Maknanya tak payah nak panjat dah. Macam kat dunia kena panjat kan. Pokok kelapa nak buah kelapa kena panjat kelapa. Tapi kat syurga kita petik begitu je. Kiri kanan kita, dia datang. Itulah yang tangan kita tahu kan. Tangan kita tahu. Dia tahu dan dia menunggu-nunggu masa tu. Buah-buahan syurga ni la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Tak ada yang terhalang dan tak ada yang tertegah. Tak putus dan tak tertegah. Maknanya buah tu tak habis-habis. Dan tak ada yang terhalang kita nak ambil. Ini tangan. Seperti itulah segala anggota yang lain. Yang lain daripada anggota-anggota itulah yang mereka cita-citakan sebenarnya ialah dapat syurga. Dapat masuk syurga itu sendiri. Maka mata hanya senya ia mata kerana maknanya ini yang paling besar yang mata kita cita-citakan kerana nak memandang kepada zat Allah Ta'ala di dalam syurga dengan tiada menyerupai kelakuan melihat yang baru. Macam mana kita tengok benda yang baru ni. Tengok handset depan mata kita, tengok rumah, tengok pokok, tengok. Bukan itu kaifiatnya. Maha suci Allah Ta'ala daripada ditasbihkan, diserupakan dengan tasawur akal manusia yang boleh menggambar-gambarkan
Allah Ta'ala bukan yang itu. Tapi mata akan dapat melihat Allah Ta'ala. Dan tiada ada dalam negeri dunia dan tiada ada di negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Allah Ta'ala sebut dalam surah apa? Al-Qiyamah. Wujuhun yawma izin nadhirah ila rabbiha nazirah. Beberapa wajah pada hari itu yang kelihatan gembira, bersinar-sinar rupanya. Ia melihat kepada Allah Ta'ala. Itu. Ini kegembiraan yang paling besar, nikmat yang paling besar. Maka patutlah sangat bagi mata yang dinanti baginya akan sebesar-besar nikmat bahawa dipeliharakan akan dia dengan sehingga-hingga pelihara. Kena jagalah. Jangan mata ni besok terhalang disebabkan mata ni jadi saluran yang paling banyak bawa dosa pada kita. Walla'iyyazubillah. Dan dimuliakan akan dia sehabis-habis mulia. Dan bahawa tiada dikotorkan akan dia, akan mata dengan memandang akan yang haram. Wallahu a'lam bissawab. Habis kalau katakan dah pandang macam mana? Sentiasalah bertaubat. Sentiasalah memperbaharui taubat. Memperbanyakkanlah sebanyak-banyaknya istighfar. Dan tanam keazaman untuk tak nak mengulangi. Dan banyak-banyakkanlah guna mata untuk melihat perkara yang baik, yang boleh mendatangkan pahala. Baca Quran, baca hadis, baca kitab, baca buku-buku. Melihat kejadian-kejadian alam untuk ditadabur, untuk direnung dan diperhatikan keagungan dan kebesaran Allah. Itu kena banyak-banyakkan. Supaya dosa yang ada terampun, dosa yang baru dihalang, dan pahala yang bertambah-tambah yang dapat kita raih daripada saluran mata itu sendiri. Fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Baru masuk fasal yang kedua daripada 7 fasal, iaitu 7 anggota yang ada pada kita, insya-Allah. Kita sambung pada minggu depan. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim.